Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya ingin ucapkan kepada pesyarah dan juga rakan-rakan. Pada hari ini saya ingin menceritakan tentang sejarah sosiopolitik di Tanah Melayu yang telah berlaku sekitar tahun 1800, iaitu dalam bentuk gerakan protes dan juga undang-undang yang telah diperkenalkan di Tanah Melayu ketika itu. Gerakan protes ini berlaku ketika penjajahan British di Tanah Melayu pada ketika itu, yang telah menyebabkan para pembesar dan juga masyarakat tempatan bertindak dengan melakukan gerakan-gerakan bagi melawan tindakan yang telah dikenakan oleh British. Protes merupakan tingkah laku atau perbuatan yang bertujuan untuk menentang sesuatu keputusan. Di Tanah Melayu pada ketika itu, gerakan protes merupakan masih lagi bersifat tempatan, yang pada ketika itu berlakunya penentangan daripada pembesar-pembesar tempatan bagi menentang pengenalan atau undang-undang yang telah dikenakan oleh British ke atas kawasan-kawasan jajahan mereka. Dalam sejarah tradisional Melayu, memaparkan munculnya gerakan protes daripada para pejuang tempatan bagi menentang pemerintahan British. Pemerintahan British ini telah menyebabkan struktur kehidupan dan pemerintahan tradisional Melayu telah berubah. Oleh itu, munculnya gerakan-gerakan pejuang tempatan bagi melawan pemerintahan British, seperti berlaku di Perak, di Negeri Sembilan, di Kelantan, di Terengganu, di Pahang dan juga di Sabah dan Sarawak. Kedatangan British ke Tanah Melayu pada tahun 1786 telah menyemarakkan semangat orang Melayu dan pribumi mempertahankan tanah air daripada penjajahan. Kita boleh melihat kepada tokoh-tokoh pejuang kemerdekaan Tanah Melayu pada ketika itu, seperti Tok Janggut, Abdul Rahman Limbong, Datuk Bahaman, Rentak, Mat Saleh, Mat Kilau, Antanom, Yang Tuan Amtah, Datuk Maharaja Lela dan juga Tengku Kudin. Penentangan di Tanah Melayu ini masih lagi bersifat tempatan, di mana penentangan berlaku di kawasan-kawasan atau daerah-daerah yang telah dikawal oleh pembesar-pembesar tempatan. Kedatangan British ini telah menggugat struktur pemerintahan di Tanah Melayu. Misalnya, British telah memperkenalkan undang-undang serta peraturan yang mengganggu urusan pentadbiran. Sepertinya mereka telah melantik Gubernur Jeneral dan Residen bagi memerintah di sesebuah kawasan. Selain itu, kuasa raja-raja juga telah berkurangan disebabkan raja-raja telah menandatangani perjanjian Pangkor yang di mana meletakkan kuasa residen lebih tinggi daripada kuasa sultan. Pada ketika itu, sultan-sultan perlu menerima nasihat daripada residen British untuk melaksanakan pentadbiran di Tanah Melayu. Selain itu, kedatangan British telah mengubah urusan adat resam orang-orang Melayu. Sepertinya pentadbiran British telah menghapuskan adat atau budaya yang bertentangan dengan idea barat. Kedatangan British juga telah mengubah struktur ekonomi di Tanah Melayu. Sepertinya pengenalan cukai yang telah membebankan rakyat. Pada ketika itu, kebanyakan cukai-cukai telah dikutip oleh para pembesar yang mewakili pemerintah ataupun sultan. Cukai-cukai yang dikenakan tidaklah membebankan, namun setelah kedatangan British, cukai-cukai yang diperkenalkan semakin banyak dan telah membebankan masyarakat tempatan pada ketika itu. Oleh itu, dalam gerakan protes ini, kita akan melihat kepada gerakan protes yang berlaku di Sabah. Sabah merupakan sebuah negeri yang pada ketika itu mempunyai pemerintahan daripada sultan dan juga secara sukuan. Penentangan di Sabah berlaku apabila wujudnya syarikat berpiagam Borneo Utara yang telah menerima mandat daripada kerajaan Britain untuk memerintah di Sabah. Syarikat berpiagam pada ketika itu cuba memperkenalkan sistem pentadbiran dalam satu unit politik dan kerajaan berpusat, yang mana jika kita melihat kepada sejarah pemerintahan di Sabah melibatkan sukuan, iaitu pentadbiran secara warisan dan juga pentadbiran raja seperti Sultan Brunei dan Sultan Sulu. Syarikat berpiagam telah memperkenalkan peraturan baru seperti menghapus hamba, mengadakan sistem wang, menyukat tanah dan menghapus kegiatan lanun. Bagi menyekat protes-protes di Sabah, syarikat berpiagam telah memperkenalkan undang-undang untuk menyekat sebarang
aktiviti yang mampu menggugat kedudukan mereka di Sabah. Bagi memudahkan urusan pentadbiran, syarikat berpiagam telah memperkenalkan beberapa peraturan, sepertinya mereka telah memecahkan kawasan Sabah mengikut residensi. Percubaan untuk mengubah peraturan yang tradisional di Sabah ini telah menerima banyak tentangan. Sepertinya kita boleh melihat akan berlakunya gerakan-gerakan protes di Sabah. Gerakan protes di Sabah pada awalnya hanyalah bersifat tempatan ataupun melibatkan serangan-serangan yang kecil, sepertinya yang berlaku di Marudu, iaitu Syarif Osman sebagai wakil Sultan Sulu untuk bertindak mengutip cukai di Teluk Marudu. Mereka telah menyerang kapal-kapal British yang enggan membayar cukai. Seterusnya, kita melihat di kawasan Teluk Kimanis, British telah menggunakan perang psikologi untuk menyuruh Sultan Brunei keluar dari persembunyian dan berikrar tidak terlibat gerakan anti-British. Gerakan-gerakan protes di Sabah pada awalnya turut melibatkan pembesar-pembesar tempatan bagi menjaga kawasan mereka daripada dikuasai oleh British. Misalnya, tindakan protes ini juga telah melibatkan serangan-serangan dan berlakunya pembunuhan. Pihak British juga telah melaksanakan tindakan bagi membatras gerakan-gerakan protes ini. Jika kita lihat, wakil-wakil British melibatkan masyarakat tempatan. Oleh itu berlakunya penentangan masyarakat tempatan melawan suku kaum yang lain yang pada ketika itu mewakili pihak British. Seterusnya kita boleh melihat serangan Datuk Baginda Putih disanakan. Mereka telah menyerang kapal British di perairan Sandakan. Oleh itu British telah bertindak dengan membalas serangan dan berjaya menguasai Sandakan sepenuhnya pada tahun 1881. Serangan yang paling dilihat telah menggugat kedudukan syarikat berpiagam British ialah melalui protes yang dilakukan oleh Mat Salleh. Mat Salleh ini dikatakan merupakan seorang keturunan bangsawan Sulu dan ibunya keturunan Bajau dari Inanam dan mempunyai isteri yang bernama Dayang Bandang. Mat Salleh ini dikatakan mempunyai kuasa sakti ataupun kedudukan yang tinggi. Oleh itu beliau mudah mendapat sokongan daripada pengikut-pengikutnya. Antara pengikut yang setia bersama Mat Salleh ialah Mat Sato, Kamunta, Langkap, Pangeran Yasin, Langko, Timus, Mat Daud Datu, Syah Bandar dan lain-lain. Mereka ini telah melakukan gerakan protes yang secara terbuka. Perjuangan Mat Salleh ini telah mendapat tentangan di beberapa kawasan seperti di Pulau Pelawan. Tindakan protes Mat Salleh ini juga menerima restu daripada Sultan. Penentangan yang dilakukan Mat Salleh ini melibatkan kawasan-kawasan jajahannya bagi menentang kedudukan British yang cuba mencampuri urusan pentadbiran mereka. Oleh itu, Mat Salleh juga telah membina kubu-kubu yang kuat bagi melawan serangan-serangan British. Penentangan berlaku dengan protes yang dilakukan oleh Mat Salleh ini kerana pihak British telah mengganggu urusan pungutan cukai yang pada ketika itu Mat Salleh sebagai pengutik cukai di kawasan-kawasan tempatan. Mat Salleh juga telah diisytiharkan sebagai pemberontak ataupun penyenayah kerana dikatakan telah mengutik cukai tanpa kebenaran British. Penentangan berlaku di kawasan-kawasan seperti Hulu Sugut, Labuk, Ranau dan juga Brunei. Di Ranau, beberapa pengikut Mat Salleh telah ditangkap. Disebabkan penangkapan pengikut Mat Salleh ini, Mat Salleh telah menyerang penempatan di Pulau Gaya, Inanam. Banyak bangunan telah dibakar, harta dan juga senjata telah dirampas. Disebabkan gerakan protes yang dilakukan Mat Salleh ini, pihak British tidak berpuas hati dan melakukan tindak balas dengan membakar rumah dan memusnahkan rumah-rumah penduduk. Gerakan penentangan di Brunei pula melibatkan kebangkitan Mat Salleh bagi menentang syarikat berpiagam dan juga pedagang Cina yang menjalankan perniagaan di Sabah. Kedudukan Mat Salleh semakin tergugat apabila Brunei telah dikuasai oleh British. Bagi menentang tindakan Mat Salleh ini, British telah melakukan rundingan bersama Mat Salleh dan bersedia untuk memberikan pengampunan kepada Mat Salleh supaya Mat Salleh tidak lagi melakukan gerakan-gerakan yang mampu menggugat kedudukan syarikat berpiagam. Namun selepas pengampunan yang diberikan oleh British, Mat Salleh masih lagi bertindak dan menjadi pembangkang kepada kerajaan British pada ketika itu. Misalnya masih berlaku pembunuhan orang Dayak dan Bajau, terutama orang Dayak dan Bajau ketika itu sebagai perantara British
Bagi menentang serangan British ini, Mat Salleh juga telah membina kubu dan mendapat sokongan orang-orang tempatan bagi menentang polis British. Pasukan polis British yang telah menyerang di kawasan Mat Salleh juga telah menerima tentangan yang hebat. Mat Salleh telah membina kubu di Tambunan dan cuba mempertahankannya dengan kedudukan sebanyak 300 orang. Walau bagaimanapun kedudukannya semakin goyang dan banyak kampung-kampung telah ditawan. Serangan polis pada tahun 1900 telah menyebabkan kubu Mat Salleh semakin lemah dan banyak pengikut-pengikutnya telah meninggal. Akhirnya Mat Salleh juga telah terkorban. Walau bagaimanapun perjuangannya masih diteruskan oleh rakan-rakan seperjuangan bagi menentang pihak syarikat berpiagam. Selain daripada Mat Salleh, gerakan protes di Sabah juga melibatkan pejuang tempatan iaitu Antanom. Antanom merupakan pejuang daripada kaum Murut bagi menentang syarikat berpiagam Inggeris. Faktor perjuangan Antanom ini oleh kerana pengenalan dasar-dasar cukai yang telah dikenakan kepada orang Murut dan juga peraturan yang telah menindas orang-orang Murut, sepertinya pengenalan cukai yang telah membebankan seperti cukai kepala, cukai tanaman, cukai pokok kelapa, cukai tangkapan dan juga cukai memelihara anjing. Selain itu, peraturan yang dikenakan oleh British telah menindas kaum keluarga, sepertinya suami isteri yang tinggal berasingan akan dikenakan cukai bagi tiap kali berkunjung di seberang sungai, serta anak-anak Murut juga telah diambil sebagai buruh paksa. Disebabkan ketidakpuasan hati ini, Antanom juga telah bertindak bagi melawan tentera British dengan melakukan serangan-serangan ke pejabat pentadbiran. Akhirnya pertempuran berlaku menyebabkan Antanom dan 400 orang Murut telah terkorban. Penentangan ini dikenali sebagai kebangkitan Rundum. Seterusnya, kita akan melihat gerakan protes yang berlaku di Kelantan, yang pada ketika itu banyak berlaku penentangan-penentangan seperti di negeri-negeri tanah Melayu yang lain, seperti di Terengganu, di Pahang dan juga Perak. Di Kelantan ini penentangan melibatkan tokoh terbilang iaitu Tok Janggut. Penentangan ini juga dikenali sebagai kebangkitan Pasir Putih. Tok Janggut berharapan dengan perjuangannya ini dapat membebaskan mereka daripada pemerintah yang zalim yang telah menzalimi diri mereka dan juga anak isteri mereka. Penentangan Tok Janggut ini dikatakan mendapat sokongan daripada Engku Besar Jeram bagi menambahkan kekuatan mereka. Pada awalnya, sejarah Kelantan memaparkan penjajahan Siam ataupun ketuanan Siam, yang mana pada ketika itu Kelantan telah mempunyai hubungan dengan Siam dan mempunyai ikatan dengan Siam. Siam telah memberikan negeri Kelantan kepada British melalui perjanjian Bangkok, yang selepas itu meletakkan Kelantan di bawah pentadbiran British. Penentangan yang berlaku di Kelantan ini melibatkan daerah di Pasir Putih yang pada sejarah awalnya dikenali sebagai kawasan Jeram. Munas yang pada ketika itu seorang hulu balang kepada Seri Maharaja Tua. Beliau mempunyai anak bernama Tahir dan Hasan. Munas telah memprotes tindakan Seri Maharaja Tua dan akhirnya beliau dibunuh. Hasan telah pulang dari Mekah dan mendapati ayah dan adiknya telah meninggal dunia. Latar belakang Tok Janggut, beliau bernama Haji Mat Hasan bin Munas dan diberi gelaran sebagai Tok Janggut. Beliau lahir pada tahun 1853. Beliau mempunyai pendidikan agama daripada Arab, iaitu di Mekah. Beliau juga mempunyai ilmu persilatan dan bekerja sebagai petani dan peniaga. Oleh disebabkan mempunyai ilmu agama yang tinggi, beliau telah mempunyai ramai pengikut. Gerakan protes di Kelantan pada ketika itu dilihat disebabkan oleh tindakan British yang telah mengganggu peraturan dengan memperkenalkan pelbagai cukai kepada masyarakat tempatan. Antara cukai yang dikenalkan ialah cukai pokok kelapa, pokok pinang, daun sirih dan juga ternakan lembu. Bagi masyarakat tempatan yang gagal membayar cukai, kerajaan British telah mengenakan tangkapan dan juga denda kerana dianggap tidak mengikuti arahan yang telah dikenakan oleh British. Sejarah penentangan Tok Janggut juga melibatkan di beberapa kawasan, terutamanya di kawasan daerah Pasir Putih.
Pada awalnya, Tok Janggut tidak mahu membayar cukai di pejabat kerana dikatakan pada ketika itu berlakunya kesesakan dan disebabkan tindakan Tok Janggut yang tidak mahu membayar cukai ini, beliau telah menerima lawatan daripada Sarjan Sulaiman dan akhirnya menyebabkan pertelingkahan sehingga Tok Janggut telah menikam Sarjan Sulaiman. Tok Janggut juga telah melakukan gerakan-gerakan protes yang secara terbuka seperti di Pekan Pasir Putih. Beliau telah menawan Pekan Pasir Putih bagi menjalankan pemerintahannya. Namun dikatakan pemerintahannya berlaku dalam keadaan yang aman. Seterusnya, penentangan berlaku di Padang Pak Ahmad. Tok Janggut dan Engku Besar Jeram hendak menemui Orang Besar Kelantan bagi menyelesaikan urusan cukai yang telah dikenakan di daerah Pasir Putih. Tok Janggut juga telah membina kubunya di kawasan Batas Besar. Oleh kerana mengetahui beliau akan menerima serangan daripada pihak British, kubu yang telah dibina bagi melawan tentangan yang akan dikenakan oleh British. British pada ketika itu telah menghantar askar Sikh dan juga sukarelawan Melayu bagi menentang Tok Janggut. Penentangan Tok Janggut ini dilihat setelah Sultan murka kerana Tok Janggut dianggap sebagai pendahaka Sultan kerana telah melakukan dan menawan kawasan di Pasir Putih serta melakukan pentadbirannya sendiri. Bagi mereka yang berjaya menangkap Tok Janggut, akan dikenakan upah oleh British sebanyak $500. Bagi menghadapi serangan yang dikenakan oleh British, Tok Janggut juga telah bersedia di Kampung Saring. Serangan tentera dilakukan mengikut arahan daripada Gubernur Singapura. Mereka telah menghantar kapal perang ke Kelantan bagi membantras aktiviti Tok Janggut. Serangan British ini telah menyebabkan beberapa kampung telah dibakar. Namun British tidak menjumpai Tok Janggut. Akhirnya berlaku pertempuran antara Tok Janggut dan tentera Sikh di Pasir Putih dan Jeram. Pertempuran ini telah menyebabkan Tok Janggut dan beberapa pejuang tempatan telah meninggal dunia. Akibat ramai pejuang yang telah tumpas, akhirnya Tok Janggut telah dibunuh dan pihak Tok Janggut telah kalah. Kematian Tok Janggut ini dikatakan dilakukan oleh British secara terbuka dengan mengarak mayat Tok Janggut di sekeliling bandar bagi menunjukkan tindakan bagi mereka yang melawan tindakan British. Penentangan Tok Janggut di Kelantan ini menunjukkan perjuangan tempatan ataupun pejuang-pejuang tempatan bagi melawan British yang pada ketika itu telah melakukan peraturan-peraturan yang telah mengganggu masyarakat tempatan. Walau bagaimanapun, jika kita melihat penentangan di Kelantan ini melibatkan antara masyarakat Melayu tempatan, namun di sebalik tindakan-tindakan ataupun arahan-arahan telah pun dikeluarkan oleh British. Kerajaan British pada ketika itu menghantar tentera upahan dan juga orang-orang tempatan yang lain bagi menentang pejuang-pejuang tempatan di Kelantan pada ketika itu. Kesimpulannya, gerakan protes ini merupakan manifestasi atau perasaan yang membawa kepada tindak balas yang tidak rasional. Disebabkan penentangan ini juga, gerakan protes pada ketika itu bersifat konservatif kerana adanya ancaman terhadap nilai-nilai lama. Oleh itu timbulnya reaksi pejuang-pejuang tempatan untuk mengekalkan identiti mereka. Selain itu, gerakan juga muncul kerana terdapat pihak yang tidak berpuas hati seperti pengenalan ataupun peraturan yang telah dikenakan British ketika memerintah tanah-tanah Melayu. Penentangan atau gerakan protes ini juga berlaku disebabkan pembesar-pembesar tempatan ingin mengembalikan sistem kerajaan yang terdahulu. Misalnya, isu kutipan cukai itu telah memberi pendapatan kepada pembesar-pembesar tempatan dan juga sultan. Oleh itu, kita melihat bahawa gerakan protes ini telah mencorakkan lakaran sejarah yang baru dalam bidang pensejarahan di Malaysia. Kesimpulannya, campur tangan British di Sabah dan Kelantan telah mengancam sistem politik, sosial dan ekonomi masyarakat tempatan. Sekian, terima kasih.